bila saya guna, sekarang ni kita nak ajar, saya nak ajar 3.61, saya mula dengan 151, pergi 2.51, pergi 3.61. 3.61 akan tercapai apabila kita kita mulakan pengajaran kita dengan 151, 251, baru kita ajar 361, murid kita akan dapat dengan baiklah. Okey, bila saya kata tadi, saya sambung tadi, murid kita tu, yang murid saya tadi, panggil murid tu datang ke depan, dia baca balik karangan dia apabila 361 tu, murid ni dapat tulis lebih baik daripada murid-murid yang ada pengalaman. Saya tanya dia, kenapa jadi macam ni? Masa kawan-kawan saya bercerita tu, saya ambil idea kawan saya tu, tulis 3.61 ni untuk menulis karangan. Dan akhirnya, murid yang dulu, yang darjah 4 dah gagal, darjah 5 dah gagal, masa UPSR murid ni dapat B penulisan. Daripada gagal boleh dapat B. Sebab murid ni memang pandai. Tapi mungkin dibuli oleh kawan-kawan dia, tak dapat pujian dan terus mengajar pada kemahiran menulis karangan, tapi tak ajar daripada kemahiran dengar tutur, baca. Jadi murid ni makin lama makin tersisih. Tapi apabila kita ajar SP ikut satu step, murid ni berjaya sampai UPSR dia dapat B, tak silap saya. Macam itulah. Jadi 1.51 bercerita. Fokus kita ialah untuk menulis karangan. Lisan itu penting sebab kawan-kawan lain boleh mendapat idea. Jelas ya? 1.51. Okay. Sekarang pada 1.52. 1.52 ni berbeza dengan 1.51. Apa perbezaan dia? 1.52 ialah menceritakan. Kalau bercerita itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemahatan dia pada setiap hari. 1.52 ni kita bagi bahan rangsangan. Contohlah kita kata kita bagi karangan sajak, pantun ke, syair ke kepada dia. Contoh kita bagi syair itu tentang pertanian, seorang petani. Kita bagi syair tentang seorang petani. Akhirnya kita nak dia buat karangan. Saya kata tadi, karangan tulis karangan kamu tentang kehidupan seorang petani. Jadi dia baca bahan, dia baca saja, dia baca syair itu, dia bersyair tentang syair itu, lepas tu dia berceritakan semula sebagai seorang petani. Maksudnya ada bahan rangsangan yang diberikan pada murid, dia memindahkan maklumat daripada bahan yang diberi itu untuk menjadi satu benda teks yang baru, menghasilkan idea yang baru. Okey. Dan apabila 1.52 ini dia lebih dipadankan dengan kesesuaian dia dengan 2.62. Kita pergi pada 2.62 tengok. 2.62 ini membaca buku ataupun bahan sastra, bahan bukan sastra untuk menghasilkan idea baru. Kalau kita bagi grafik. Kalau kita bagi petikan, sajak, syair, pantun, SP yang tepat yang kita nak gabungkan tadi ialah 2.61. Membaca bahan sastra untuk menghasilkan idea baru. Jadi dia baca sajak, pantun, syair, dia hasilkan idea baru seperti apa? Seperti karangan. Seperti karangan itu maksudnya idea barulah yang dihasilkan daripada bahan yang menceritakan, bahan yang diceritakan oleh orang lain ataupun dia menceritakan bahan itu dalam bentuk idea baru. Nampak tak perkaitan dia antara 1.52 dengan 2.61 dan 2.62. Bila kita nak ajarlah, kita kata nak ajar kemahiran 3.71 set pada minggu itu. Pada minggu ini saya nak ajar karangan. Karangan saya nak ajar 3.71. 3.71 itu menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. Ada 3.71. Ada. 3.71. Ada kan? Ada. Perenggan yang kohesi dan koheren. Kita nak ajar itulah, contoh kita nak ajar itu. Atau kita nak ajar 3.72, menghasilkan satu karangan yang imajinatif. Deskripsi imajinatif.
Tapi kita jangan terus kepada 371 atau 372. Kita mulakan dengan kemahiran 1.52. Bila kita pergi 1.52, menceritakan bahan rangsangan cikgu dah bagi, murid itu menceritakan semula. Selepas itu, daripada bahan itu pula, cikgu boleh pergi kepada kemahiran 2.61 atau 2.62. Dia membaca bahan itu untuk menghasilkan idea baru. Barulah dia akan dapat, kita dapat murid kita boleh nak ajar murid kita 371 atau 372. Jadi kita nampak dia punya petautan dia 152, 261, 262, 371, 372. Dia akan jadi satu karangan yang cantik lah. Maksudnya flow budak itu dapat cara menulis karangan itu secara sistematik berdasarkan DSKP. Atau petautan yang lisan, baca dan tulis. Okey. Ada soalan ada? Jelaslah. Jelas. Jadi kalau kita bagi penerangan, kalau kita nak bagi penerangan kepada lisan, baca dan tulis ni, kita boleh flow serentak sekali. Lisan kaitkan dengan membaca, kaitkan dengan menulis dan boleh kaitkan dengan tata bahasa. Berarti satu pengajaran itu kita akan nampak flow satu pengajaran memulakan lisan, baca dan tulis. Sebab kita kena tahu apa tujuan tata bahasa dan seni bahasa itu ialah aspek untuk mengukuhkan kemahiran. Jadi kalau kita dah menghasilkan karangan 371, menghasilkan kohesi dan koheren yang betul, kita bolehlah pergi kepada penekanan dia pada 532, membina dengan penanda wacana. Atau kita nak cantikkan karangan kita itu, kita boleh pergi 531. Dalam karangan kita ada ayat songsang, ada ayat susunan biasa. Barulah kita nampak cantik satu karangan tu. Dia punya sebab aspek ini ialah mengukuhkan kemahiran. Okay, maksudnya aspek ke tata bahasa dan aspek seni bahasa perlu mengukuhkan elemen untuk mengukuhkan tiga kemahiran tadilah di atas tadi. Ya, tapi kena tata bahasa pun kita kena ajar secara bukan secara sisipan. Maksudnya? Contoh, kita dah siap 371, dah siap karangan 371 kan? Kita dah siap lah karangan 371. Tapi kita nak mencantikkan dia dengan penanda wacana, pada hari itu kita bagi balik karangan ni pada murid kita. Okey, sekarang tengok karangan kamu ni, kita boleh masukkan penanda wacana yang sesuai antara perenggan-perenggan atau dalam perenggan ataupun dalam ayat. Itulah tujuan kita 532. Okey, kata dalam ayat ni semua ayat penyata, taklah berapa cantik ayat penyata ni. Cuba kita ambil 2-3 ayat, kita songsangkan ayat ini dalam karangan kamu. Barulah lengkap satu karangan yang cantik. Maksudnya boleh gabung jaling lah kemahiran aspek tata bahasa ni. Kita gabung jaring boleh, tapi jangan tulis dalam RPH. Jangan tulis dalam rancangan pembelajaran harian sebab kita nak menekankan di sini pada aspek kemahiran ataupun SP yang kita pilih pada hari itu. Kita takut bila kita tulis fokus sampingan kata ni sekarang, dulu ada fokus sampingan, selalunya bila tulis fokus sampingan tu makan fokus utama. Sebab itu di silentkan, dibuang fokus sampingan. Jadi tinggal fokus utama saja. Jadi cikgu akan nekan kepada fokus utama. Yang lain itu hanya sebagai gabung jalin, biasa saja. Kena ingat kalau 1 jam kita mengajar 1 jam, 60 minit. 45 minit ke 50 minit itu mesti berfokus kepada SP yang kita pilih pada hari itulah. Okey. Okey. Seterusnya banyak kita ni. Memang banyak. Kalau nak kupas satu-satu, nampak memang banyak lah. Tapi saya cuba sekarang saya kaitkan dengan tutur, baca, tulis. Saya kaitkan serentak di situ. Supaya nampak satu flow yang cantik lah. Sebab contoh lah, saya bagi satu lagi ya. Yang selalu yang kesilapan masa PDP lah. Selalu kesilapan apabila siap karangan. Contoh doktor duduk di mana ni? Saya kecil, saya guna telefon, saya tak nampak. Di kemahiran dengan menulis, doktor pergi kepada kemahiran dengan menulis. Kemahiran dengan menulis.
Pemahiran menulis. Mula dengan titik 3.26. 3. 3.26. Okey. 3.26, doktor pergi pada kita kata okeylah 3.26 ada situ kan. 3.26, 3.27, 3.33. Okey, senang cerita kalau 3 itu sebenarnya 3 di depan itu maksud dia ialah menulis. Okey. Kalau 2 di tengah itu apa maksud dia? 2 di tengah itu ialah mekanis. 3, 2, 6. Ada tak 2 di tengah tu? Ada? 2 itu maksudnya mekanis. Mekanis maksudnya ulangan. Mekanis, apa maksud mekanis? Senang cerita, kita bagi dengan bahasa yang mudah. Mekanis itu tiru, senang tiru dan tulis. Mekanis. Contoh kalau kita bagi satu karangan kat budak tu, karangan tu suruh budak tu salin balik karangan tu. Itu maksudnya mekanis. Kalau baca mekanis pun, baca balik apa yang secara mekanis. Saya kuat tirulah perkataan mekanis yang paling mudah nak bagi faham ke orang, tiru. Sebiji macam tu. Itu maksud dia. Sama macam itu juga. Tiru dan salin. Tiru dan salin. Mekanis. Dalam 3.26. 3 itu menulis, 2 itu mekanis. Mekanis itu paling mudah nak bagi faham ialah tiru balik. Kalau membaca secara mekanis ni maksudnya ulangan kan? Sebut, ulang, sama. Copy. Sama. Copy dan paste. Copy dan paste. Cikgu baca macam tu, budak pun ikut macam tu. Jeda dia macam tu, murid pun kena ikut jeda dia macam tu. Itu maksud mekanis. Paling mudah nak dipahami ya. Sebab itu kita tengok bila 3.26, 3.27, senang paling cerita. Apabila kita nampak 2 saja di tengah tu, automatik dalam set dalam otak kita ialah mekanis. Jadi kalau kita tengok PDP kawan tu, sekarang ni dia ada apa? Sekolah apa ni? TS25. Di depan papan putih tu, dia kena letak SP. Kena tulis SP apa yang cikgu tu ajar. Bila cikgu tu tulis SP 3.2, automatik kita set dalam otak kita, mesti mekanis cikgu ni kena mengajar. Kalau cikgu ni mengajar cara lain, tak capailah SP tu. Okey, kita pergi pada titik 3.3. 3 depan dah tahulah menulis. 3 di tengah itu apa maksud dia? Menulis jawapan. Menulis atau membina. 3, dah tengok 3 kan? 3 tu, 3 itu menulis. 3 di tengah itu apa maksud dia? Menulis atau membina. Jadi kalau cikgu tengok, kita tengok 3.33, automatiklah dia akan menulis jawapan. Cikgu Bila Mat, sebut 3, apa ni, nombor-nombor ni sama untuk sekolah menengah KSSM? KSM ada yang sama, ada yang tak sama. Kita tengok nanti kata satu, kita boleh, saya boleh kupas kata satu nantilah. Kalau doktor tayangkan kata satu, kita boleh kupaskan kata satu. Okay, besoklah kita kupas kata satu. Kita dibantu oleh apa? Kak Zai, Puan Zaitun yang mengepalai sekolah menengah. Jadi insyaAllah, sebab kita sekolah tingkatan 1 dengan darjah 6 ini, dia adalah penyambungan. Yang BBK buat ni penyambungan daripada darjah 6 dengan tingkatan 1. Ada SP dia tu sebenarnya pengulangan lah. Tapi tak salah sebab ini nak bagi penekanan. Sebab ada murid yang pergi sekolah menengah pun masih lemah SP ni lah. Cuma bezanya di sini, apabila naik ke sekolah menengah, bila naik tingkatan 4 dan tingkatan 5, kalau dalam SP yang sekolah rendah ini, dia hanya memahami dan menggunakan. Tetapi apabila pergi ke sekolah menengah tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5, dia telah memahami fungsi. Itu beza dia. Kalau sekolah rendah tak terlibat pasal-pasal fungsi ini. Sekolah menengah. Tapi tingkatan 1 dia belum bagi pada fungsi lagi. Kalau kita tengok tingkatan 4, tingkatan 5, dia jelas. Dia lebih menekankan kepada fungsi dah. Macam mana nak mengenali apa ni kata ganti nama. Tetap ada kata ganti nama. Tapi dia lebih menekan kepada fungsi-fungsi.
Itu beza sekolah. Memang sakan lah bezanya. Yang mana? Memang sakan lah beza. Perbezaannya jelas lah. Ketara lah. 5, kata 4, kata 5 tu kita akan nampak ketara. Nah, bukan ni lah, maksudnya dia nak kata ketara tak ketara sebab dia memang ada pertautan kan. Macam kita darjah 1 sampai darjah 6, dengar, faham, dia lebih pada memahami dan menggunakan. Tapi apabila pergi sekolah menengah, dia up lah sedikit. Dia memahami, menggunakan, memahami fungsi. Fungsi penggunaan, kosakata ini dalam ayat. Itu dia lebih pada situ. Itu beza sekolah rendah sekolah menengah lah. Tapi apabila sekolah rendah pun dia slow, naik pergi sekolah menengah lagi slow lah. Sebab dia agak ni sikit. Tapi kata 1 dengan darjah 6 itu tak menampakkan perbezaan sangat. Jadi kalau kata 1, kalau cikgu sekolah menengah menekankan masa kata 1, masih lagi budak-budak ini boleh naik kata 2, dia akan belajar sama dengan murid-murid lain. Kalau di kata 1, cikgu sekolah menengah di kata 1 tak menekankan SP yang BPK buat tu di kata 1, mengajar mengikut maksudnya tidak macam saya kata tadi lah, flow penyambungan tu tak nampak. Bila tak jadi macam tu, naik kata 2 dia akan makin suka lah. SP tu mudah sebenarnya. Kalau dia ikut daripada darjah 1 sampai darjah 6 naik kata 1, sebenarnya SP tu mudah. Memang dia ada pertautan. Tapi apabila kita tinggalkan SP, kita mengajar ikut buku luar apa semua, SP tu kita asingkan, gini yang masalah budak kita tak, kemenjadian murid tu tak berlaku lah. Sebab SP dibina bukan semata-mata untuk peperiksaan. SP dibina memikirkan keadaan sosial persekitaran pun dia fikir juga. Contohlah kita kata sekarang ni, murid itu boleh dapat memberikan respon. Bayangkan kalau wartawan tanya, budak tak boleh jawab. Dalam bentuk lisan, dia tak boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, berarti itu kelemahan dia. Kelemahan. Kalau kita ajarlah SP, kata-kata murid kita mendengar dan memberikan respon. Kita kata ajar tadi, kita ajar 1, 3, 2. Dengar, dia faham, dia berikan respon. Secara lisan. Kalau orang luar tanya, murid itu boleh jawab dengan penuh yakin. Tapi apabila SP 1, 3, 2 ni tak diajar, orang tanya secara lisan, dia tak boleh. Orang tulis kertas, tulis atas kertas, dia boleh jawab. Bila tanya lisan, dia tak boleh cakap. Kelemahan kita sebab kita tak ajar secara lisan. SP itu sebenarnya ada. Tapi kita yang silent. Masuk dalam kelas kita tengoklah banyak kan, kita jarang kita nak suruh budak tu bercakap. Kita banyakkan menggunakan kertas. Bila menggunakan kertas, nak bercakap, dia akan tergagap-gagap. Itu kelemahan dia lah. Itu kita ni. Okey. Kita tengok sekarang 3.2, tetap mekanis. Dia tulis perkataan ni dengan betul dan kemas. Yang 3.26 ni ada sampai sekolah menengah pun ada. Sebab apa kita nak tulisan budak tu kemas? Itu tujuan 3.26. Dia banyak cikgu tanya, cikgu dah boring lah SP ni darjah 1 sampai darjah 6. 3.26 ni ada mekanik, tiru tulis. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak bagi tulisan tu cantik. Dia ikut betul tulisan tu bagi cantik. 3.27 sebenarnya baik 3.27 ni. Mekanis. Tulisan berangkai. Nak bagi dia cantik tulisan berangkai ni. Kalau bila tulisan dia berangkai dia cantik, tulisan berangkai, macam tulisan dia akan jadi cantik lah. Tapi yalah, bila penekanan SP ni tak diberi penekanan, sebab apa? Sebab tak ada dalam peperiksaan, SP ni diberi tekanan, itu dia masalah dia. Itu masalah. Bayang, benda ada dalam peperiksaan. Tulisan berangkai ni ada dalam peperiksaan. Doktor bayangkan. Mungkin ibu bapa hantar anak pergi kelas tulisan berangkai. Sekarang mana ada orang pergi tuition kelas berangkai. Tapi PBD ada kan? PBS. PBD ada, tapi PBD ni sekadar PBD yang kita, sebab PBD ni pentadbiran bilik darjah ni kita buat secara lisan, baca, tulis. Kita tak fokus satu-satu. Kalau kita kata keluar dalam peperiksaan, contohlah keluar peperiksaan, bahagian B, kita kata bahagian B. Dia bagi satu ayat, suruh tulis dengan tulisan berangkai dengan tepat dan betul. Budak akan tekan betul-betul sebab ini 2 markah atau 3 markah. Sangat penting. Itulah. Dalam PBD kita akan ambil setakat ujian biasa ataupun kita ambil lisan, baca dan tulis dalam pentadbiran bilik darjah umum.
3.26, 3.26, 3.27. Kita gabungkan sekali. Kita nak tengok kemahiran dia menulis. Itu saja. Tapi kalau keluar dalam peperiksaan yang boleh menentukan grade A, B, C, confirm. SP ni, lepas saya ingat satu Malaysia, tulisan semua cantik. Mesti ada kelas tuition menulis je. Kelas tuition menulis tulisan merangkai je. Tapi kalau kata sekarang tak ada, jangan kata murid, saya sendiri bertulisan teruk. Sebab kita dulu, penekanan pada tulisan merangkai kurang. Kita banding dengan atuk-atuk kita dulu lah. Zaman kita ada. Ada, tapi tak masuk dalam periksa dah. Buku garis tiga dulu. Garis tiga tu memang ada. Cuba doktor tanya ni saya ni ada pak mentua saya. Pak mentua saya kata, tulisan ni memang cantik. Tulisan ni memang cantik. Dia umur 70-an lah. Sebab dalam dulu, masa sekolah, dia orang ada tulisan, periksa tulisan merangkai. Cuba tanya balik. Saya tanya, dulu ada tulisan? Ada. Oh, patutlah. Bila dia ada dalam peperiksaan, otomatik lah kau tu belajar. Dengan sungguh-sungguh. Tak salah kan? Cuma tujuan 3.26 ini, mengapa mekanis, tujuan dia nak bagi tulisan cantik. Itu yang penting. Okey. Kita pergi 3.33. 3 di tengah tu saya dah bagi tahu, 3 depan ialah menulis, 3 di tengah ialah apa dia? Menulis jawapan ataupun membina. Membina ayat lah. Bila pergi 3.34, membina, menulis jawapan secara kritis dan kreatif. Jawapan itu nak kritis dan kreatif. Kalau bila jawapan nak kritis dan kreatif, maka soalan pun mestilah kritis dan kreatif. Kalau soalan tak kritis dan kreatif, jawapan tentulah tak kritis dan kreatif. Ini kesilapan. Kesilapan cikgu-cikgu. Dia nak jawapan yang kritis dan kreatif. Tapi soalan yang kita bina tak kritis, tak kreatif. Macam mana nak dapat jawapan kreatif? Dia ada kaitan dengan membina soalan. Okey, sampai ada persoalan dia. Okey, jelas. Okay. Persoalannya sekarang. Nak tanya sikit. Sekarang ni, kita cikgu mengajar. Kita ambil pada zaman kita lah. Saya mengajar, doktor mengajar, cikgu mengajar kita. Cikgu mengajar bagi satu tajuk, lepas bagi... Hello. Hello. Bila kita jawab, Putus dia. Okey. okey. Bila kita ajar cikgu kita ajar kita dululah. Bukan nak salahkan cikgu ni. Tapi kita ambil kesilapan yang kita alami. Cikgu kita mungkin ada yang betul, ada yang tak betul, biasalah tu. Saya dulu pun tak betul juga. Bagi budak tulis karangan, budak dah tulis karangan, bincang dengan murid tulis karangan. Lepas menulis karangan, cikgu akan cakap apa selalu nak kata. Dah habis ni, tinggal 5 minit lagi masa nak habis. Cikgu selalu cakap macam mana? Okey, balik sambung balik rumah. Sambung balik rumah. Okey. Kalau budak yang dah habis karangan, dah tulis habis, hantar cikgu lah. Hantar pada cikgu. Itu ayat biasa. Ayat hantar cikgu. Okey. Lepas tu cikgu pun tanda. Cikgu raih kertas kita. Selalu kalau budak kita tengok apa yang budak selalu salah? Contoh belajar. Belajar. Budak selalu tulis apa? Belajar, betul tak? Kawannya. Budak akan hilang satu N. Jadi kawannya. Dia akan hilang. Ejaan. Cikgu betulkan. Minggu depan buat karangan lain pula. Salah yang sama. Kenapa jadi macam? Sebab cikgu tak ajar pada murid. Cikgu hanya menanda saja. Cikgu menanda. Sebab yang murid hantar itu bukan karangan. Yang murid hantar itu ialah draft karangan. Okey. Ini kesilapan kita. Kesilapan kebanyakan kita lah sebagai pendidik. Yang murid hantar itu ialah kemahiran dia ialah menghasilkan draft karangan. SP dia apa? SP 3.4 tahun 5. 3.4.
Menghasilkan, mengedit dan memunikan. Okey. Dia 334 tahun 5 menghasilkan draft dan penulisan. Tahun 5 lah, tahun 5. Tahun 5. Bila naik darjah 6, dia terus kita kata membina kerangka dan menghasilkan penulisan. 3.34. 3.34 itu membina kerangka dan menghasilkan penulisan. Okey. Betul kan? Betul. Menghasilkan. Dia kena guna Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. menghasilkan karangan. So menghasilkan penulisan lah. Membina kerangka dan menghasilkan berbagai jenis karangan. Itu 3.34. Bila pergi 3.34, cikgu ajar bina kerangka. Sebenarnya kerangka tu, sebenarnya kalau kita doktor ambil 151, dia buat tu cerita. Lepas tu dia pergi 251, memindahkan karangan, maklumat dalam bentuk grafik, dah jadi kerangka. Betul? 251, dia pindahkan maklumat tu dalam bentuk grafik, dah jadi kerangka. Selepas tu dia ajar 3.41 membina kerangka. Kerangka tu dah ada, nak kacak bagi cantik. Lepas tu nak menghasilkan penulisan pelbagai jenis karangan. Okey. Cuba kita tengok. Okey, 3 mana? Okey. Dah pergi 3.34 menghasilkan kerangka, menghasilkan karangan. Bila dia habis tulis, lepas tu cikgu tu suruh hantar balik kepada cikgu, itu bukan karangan. Itu karangan. Kalau kita nak pergi pada menghasilkan karangan, kita perlu selepas tu cikgu hantarlah. Kita hantar kepada cikgu, murid dah hantar kepada cikgu, cikgu kena simpan dulu bahan tu. Jangan bagi pada murid. Jangan tanda. Ni kalau guru besar marah ni, cikgu dah kumpul buku. Sebenarnya, lepas murid hantar pada kita simpan dulu. Minggu depan, kita bagi balik buku tu kat budak. Kita pergi SP apa? 382. Ada tak 382? Saya tak boleh baca. Tulisan 382 tu apa? Mengedit dan memunikan. Mengedit dan memunikan hasil penulisan. Ada kan? 3, mengedit dan memunikan. Betul? Okey, 382. Ada? Memunikan hasil penulisan. Kita bagi pada murid balik. Dan kalau saya suruh tukar budak tu tukar. 3 orang. Tukar karangan kamu dengan 3 orang kawan. Suruh kawan kamu kesan kesalahan kamu. Kawan tu bulat kesalahan kawan. Bagi balik pada dia. Dia yang mengedit, dia yang memunikan karangan dia. Lepas tu baru hantar pada cikgu. Itu baru penulisan. Karangan yang telah siap diedit dan dimunikan. Karangan yang sebelum dihantar itu bukan karangan. Itu draft. Sebab itu, bila kita betulkan belajar, hantar balik pada dia hantar balik kat kita, salah juga perkataan belajar tu. Tapi apabila dia sendiri yang membetulkan, dia sendiri yang mengeditkan, barulah hantar balik, itu baru karangan. Nampak kesilapan yang kita sering lakulah. Siap-siap budak, hantar balik. Hantar kat cikgu pun tanda. Sebenarnya tak boleh. Hantar balik pada cikgu simpan. Jangan tanda. Bagi balik pada minggu depan, suruh kawan-kawan cari kesalahan. Dah dapat kawan-kawan kesalahan, bagi balik kat dia. Dia yang betul, dia yang edit. Lepas tu baru hantar. Itu baru penulisan. Okey, jelas ke? Lah, ada tanyaan sikit ni. Okey. Membina kerangka, apa maksud kerangka? Kerangka tu format ke? Kerangka pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5 dan penutup. Ya, kerangka itu ialah kerangka yang kita buat dalam Petaminda. Kita buat pendahuluan isi pertama, isi kedua, itu istilah sebagai kerangka. Okay. Pendahuluan apa semua. Sebab kalau kita, yang doktor cakap apa tu, format itu. Format tu di SP mana? Format itu daripada SP 3.26. 3.6.2. 3.6.2. Okey. Okey ni. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang berformat dan tidak berformat. Bentuk karangan format dan menggunakan bahasa yang santun. Macam tu lah, 3.62. Tapi ada masalah, di sekolah menengah tak ada macam ni. Di sekolah menengah, dia lebih kepada yang doktor cakap tadi lah.
sekolah menengah, kata 5 ada tu. Ya Cuba ke? tengok apa ni. Tengok dah kata 5. Dia tak ada perkataan format tu, tak ada. Kata 4 tak ada, tengok Ha. 3. Tak ada, dia tak ada perkataan format tu. Ha, daripada kerangka. Ya? Kerangka dan rangka. Jadi dia boleh masuk dalam tu, tapi dalam sekolah rendah ni dia lebih mengajar langkah satu step ke satu step. Tapi bila pergi sekolah menengah, dia berubah kerangka tu boleh jadi kerangka format dan kerangka tak berformat. Ini yang jadi perdebatan ni. Sebab sini dia kata kerangka, okey. Kemudian isi, perenggan isi. Kemudian barulah pendahuluan, penutup. Okey. Okey. Dia macam ni. Nak cerita apa beza kerangka mula-mula kalau kita tengok KBSI lama. Kami KBSI lama. Mula darjah 1, dia mula kerangka. Lepas kerangka mula dengan rangka ke rangka. Lepas itu baru dia buat tulis dalam bentuk apa ni, memindahkan maklumat 334 ke rangka. Lepas itu baru menghasilkan penulisan. Kalau kita buat rumah lah, kita mula dengan rangka. Rangka itu bahan, rangka itu bentuk. Lepas itu baru menghasilkan karangan. Daripada kerangka jadikan penulisan. Tapi nak menghasilkan penulisan, kita buat rumah. Saya ambil contoh buat rumah. Rumah, sebelum buat rumah, kita mula dengan rangka. Rangka itu ialah bahan-bahan. Selepas itu kita binakan kerangka. Dah siap kerangka rumah, kita menghasilkan rumah tu, menghasilkan bahan itu jadi karangan lah. Selepas rumah tu dah siap, kita masuk ke belum masuk? Kita belum masuk, selalunya panggil perempuan datang, bini datang, tengok rumah, abang ini kena touch up, ini kena buat warna lain, ini kena buat warna pink lah, apa semua. Itu sebenarnya mengedit dan selepas itu baru siap satu rumah tu. Rangka, kerangka, edit, hasil penulisan. Kerangka dia boleh sini, dia boleh jadi dalam kerangka format dan tak format. Satu lagi kerangka, bentuk berformat yang dekat kerangka ni, dia boleh bagi pada isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Betul lah tu kerangka. Sebab, Cikgu Mat, Halo, Cikgu Mat. Masa dah habis ke? Halo. 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 Okey, Cikgu Mat. Okey, saya nak tanya ni. Okey. Okey. Sebab sekolah rendah memang dia ada buat perbezaan kerangka dengan format. Dia ada buat perbezaan. Okay. Sekolah menengah dia tak ada buat perbezaan tu. Dia hanya kerangka saja. Dia panggil dia umum kerangka. Dia umum saja. Jadi nak mengajar karangan berformat tu di mana? Di SP mana? Ni mungkin Cikgu Aiza boleh jawab nanti. Besok. Nanti mungkin Kak Zai boleh jawab tu. Ataupun kita buka di SKP tingkatan 1 lah. Dalam di SKP tingkatan 1 tu saya nampak ada benda tu. Ni yang saya buka ni dekat tempat ni. Dekat tempat tak ada. Dekat tempat dia umum lah. Dia macam ni doktor. Dalam sekolah kita kata ada penjelasan yang kita bagi dah tingkatan 1, tingkatan 2, kita dah catat format dan tidak berformat. Bila naik darjah tingkatan 4, tingkatan 5, kita umum kepada kerangka. Maksudnya format dan tak berformat itu mereka dah melalui tingkatan 1, tingkatan 2 tu. Bila dia bagi umum pada kerangka tu, dia balik terus kepada inilah contohlah saya bagi 1.26 yang darjah 6. Dengar faham sebut pelbagai jenis ayat. Dia ada persoalan cikgu tanya. Cikgu Mat, perkataan tak perlu kah? Rasa tak perlu kah? Sebenarnya 1.26 tu dah ada pada darjah 1. Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai perkataan. Darjah 2 mendengar, memahami dan menyebut pelbagai perasa. Yang bila pergi tingkatan 4, dia tak masuklah kerangka. Tingkatan 1, 2, 3 tu dah ada. Format dan tak berformat. Bila naik darjah tingkatan 4, dia terus pada kerangka. Kerangka ni dia umum.
Dia pergi pada bebas. Dia boleh masuk format dan tidak berformat. Dia umum pada kerangka terus. Macam 334 di sekolah rendah. Membina kerangka dan menghasilkan pelbagai jenis karangan. Bila sebut pelbagai jenis karangan, dia boleh jadi karangan format, dia boleh jadi tak karangan format. Tapi 334 ini fokus dia hanya nak membina kerangka. Kerangka, betul. Sebab Membina kerangka. cuba tengok 3632 ni. Dia tulis sini berformat. Yang ni khusus format. Yang ini khusus untuk format. Tapi kerangka tu kita dah ajar pada 3.34. Sini terus nak kata kita nak suruh murid menulis dalam bentuk format. Kerangka kita dah ajar 334. Jadi 334 itu dia boleh jadi kerangka dalam bentuk format dan kerangka dalam bentuk tidak berformat. Okey. Okey. Sekarang nak bagi kepada kita 341. Menggunakan ejaan. Ini imla. Okey. Cuma sekarang kita 3.41 lah. Cuma kita boleh betulkan sikit dari segi penggunaan kata ni lah. Bila kalau doktor tengok dalam edisi semakan baru ni, kita tak tulis lagi tepat secara imla. Kita akan tukar 341 ni menulis perkataan dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imla. Sekarang kita dah tukar, PPK dah tukar, menulis perkataan yang diimlakan dengan ejaan yang tepat. Dalam edisi semakan darjah 1, 2, 3, 4 sampai 6 ni lah yang terbaru. Bulan ni kacau. Sebab kita imlak itu maksudnya perbuatan ni, kata Arab ni. Ni Dr. Lebih Harif ni. Imlak itu perkataan daripada bahasa Arab. Menjerit. Jadi tak berapa tepat lah. Imlak dalam bahasa Arab ni, betul kan? Ya, betul. Salin. Cikgu baca, murid salin. Bukan. Imlak, perkataan imlak itu sendiri. Ya, bahasa Arab. Kata kerja dia, PL dia kata kerja dia, imlak itu ialah menjerit, mengeluarkan suara dengan kuat. Ya, betul. Di sekolah, kalau di sekolah agama memang ada subjek imlak ni. Maksudnya cikgu sebut kataan murid salin lah. Sebenarnya dari sini menulis perkataan bahasa yang diimlakkan. Patutnya yang diimlakkan lah, yang dijeritkan oleh orang lain. Betul. Tapi kalau imlak, maksudnya dia menulis, dia menjerit. Jadi dia menulis jeritan. Dia menulis jeritan tu lah. Secara jeritan. Macam mana nak menulis imlak secara jeritan? Tapi ini dah lazim. Orang-orang kita guna secara imlak lah. Tapi dalam edisi semakan ni, pernyataan ini telah ditulis menulis perkataan yang diimlakkan. Maksudnya yang dijerit oleh orang lain. Dicakap oleh orang lain, orang tulis. Tapi tak apa sekarang. Tujuan imlak ni pun penting juga lah. Nak bagi budak tu eja dengan betul lah. Kalau belah-belah utara ni, ayak tu kadang-kadang kita tengok karangan budak tulis ayak. AYER. Ayak. Masa menulis UPSR tu. Dia menggunakan bahasa Kedah betul. Itu yang tujuan imlak ni. Okey. 4 tak ada masalah. Kalau tengok 3 tu menulis, 4 itu ialah imlak. Itu kita kena senang nak ingat. 4 di tengah ialah imlak. Okey, 3, 5. 5 tu, 3 bila kita tengok 3 depan tu menulis, 5 itu ialah catat maklumat. Catat maklumat. 5 tu sebenarnya maklumat lah. Kalau doktor tengok 3, 5, darjah 4 ke darjah 5 ke, 5 tengah itu ialah maklumat. Sampai itu lah. Okey, 361 menggunakan idea utama, idea sampingan secara kohesi dan koheren. Persoalan yang sekarang ni, cikgu tak faham apa itu kohesi, apa itu koheren. Jadi, dia ada kaitan 361 ni dengan kemahiran 532. Bila nak masuk kohesi dan koheren, dah tahulah kita selalu di sekolah rendah akan gunakan penanda wacana aja untuk memasukkan sesuatu yang kohesi dan koheren. Untuk menunjukkan wacana. Dr. Lebih Harif kau pernah ni?
Nak menunjukkan kohesi dan koheren, kita selalu menggunakan penanda wacana, betul tak? Ni kata 6 ni banyak ni. Kata 6 lah, ni SP dah ni. Okey. Lepas tu 371 tu lebih pada menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren. Perenggan kita nak tunjukkan ada kohesi. Kadang-kadang lazim budak, kalau kita tengok karangan di sekolah rendah lah, budak tulis ayat dia terlompat-lompat. Tapi saya tak katakan budak, saya menulis pun sendirilah. Apabila saya menulis, orang nak cepat, saya hanya guna laptop saja saya menulis. Bila saya guna laptop saja menulis, lepas tu saya baca, ayat saya tu macam terlompat-lompat. Saya terpaksa buat kerangka dulu, baru saya tulis idea, baru tulis. Itu baru nampak cantik. Kalau kita tak buat macam tu, dia akan terlompat-lompat lah. Budak contohlah, saya makan nasi, saya bermain bola, saya kenyang selepas pada waktu petang. Budak tulis macam itu. Kita nampak dah tak ada kohesi, koheren di situ. Saya makan nasi, saya bermain bola, saya kenyang. Saya berehat pada petang itu. Kita faham tapi idea tu dah bercampur. Ini nak menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren 37. Okey. 372 tu hasilkan penilaian imajinatif. Ni orang keliru. Cikgu Mat, Ada. Ya. 361 ni. Ni bagi saya ni aras tinggi ni. Okey. Memang aras tinggi lah. Sekolah menengah pun tak semesti boleh buat, dan kita sendiri pun tak semestinya boleh buat, sudah. Okay. Jadi macam mana kita nak mengajar murid sekolah rendah? Maksudnya menulis idea sampingan dengan ada kohesi dan juga ada koheren dalam masa yang singkat yang. Okey. Selalunya kalau dari segi flow pengajaran kita, kalau saya mengajar, saya tak akan mula dengan 361. Saya akan pergi pada 371 dulu. 371 tu dia nak menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren. Nampak perenggan? Kita ajar satu perenggan yang ada kohesi dan koheren. Dan 361 aras sekolah rendah, kita contohlah, saya buat peta pelbagai alih. Peta alih. Peta alih. Dari perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan pertama tu saya isi-isi penting. Perenggan kedua tu isi-isi penting, poin-poin lah. Daripada perenggan satu, perenggan kedua tu kita masukkan penanda wacana yang mana yang sesuai. Seterusnya kah? Tidak lama kemudian kah? Selain itu kah? Antara perenggan dengan perenggan. Idea utama tu kita tengoklah, kita bagi gambar lah, kita contoh gambar. Orang bergelah di tepi pantai, naik kereta. Pandu kereta, gambar bersiri, naik kereta. Idea utama situ naik kereta. Lepas tu pandu dengan berhati-hati apa semua tu, semua idea sampingan. Suruh sambung ayat itu. Okey, daripada perenggan yang pertama nak pergi kedua, mereka sampai. Nak masukkan penanda wacana, seterusnya. Maksudnya dia lebih sesuai kita buat dalam peta alih. Satu perenggan. Antara satu perenggan, satu kotak tu masuk ke penanda wacana. Itu lazim di sekolah rendah lah dibuat. 361. Setakat ini kuasa 361 ni tak nampak masalah sangat pasal kohesi koheren tu kalau murid yang pandai. Kalau murid itu mula dengan kerangka 334, murid itu tak akan nampak kesilapan dari segi kohesi koheren. Tapi apabila terus pada 361, proses cikgu tetap ajar 334, akan berlakulah benda ni yang doktor cakap tadi. So saya kata kalau SP ni dah diajar darjah 6 dan pergi sekolah menengah, sebenarnya mereka tak nampak masalah pun. Tapi kena lalui dulu 334, jangan terus pada 361. Kena lalu dulu 334, baru 371, baru pergi 361. Atau murid yang pandai boleh dulu 334, baru pergi 361. Tapi kebanyakan sekarang ni tak jadi 334 tu, dia terus 361. Bila terus 361 ni lah yang kita tak nampak kohesi dan koheren. Nampak benda tu? Nampak? Itu daripada segi ni lah. Kita pergi dari SP 36. Okey, 382 tu saya dah beritahu tadi lah. Sepatutnya selepas karangan yang ditulis oleh murid, tak sepatutnya hantar pada cikgu lagi. Cikgu nak hantar pun boleh cikgu simpan lagi.